Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mulakan sesi PDPR kita untuk tahun 5 bagi subjek Asas Tilawah Al-Quran. Jadi anak-anak murid semua boleh bawa keluar buku teks Tilawah Al-Quran, Asas Tilawah Al-Quran tahun 5 yang warna kuning. Ustaz rasa semua warna kuning kot. Yang baru pun warna kuning. Jadi tak kisah. Asalkan buku Asas Tilawah Al-Quran tahun 5. Jangan bawa keluar buku teks tahun lain pula. Buku Asas Tilawah Al-Quran tahun 5. Jadi siapa yang dah bawa keluar buku teks Asas Al-Quran Asas Tilawah Al-Quran tahun 5, boleh buka muka surat 2. Okey, muka surat 2. Hari ini kita akan teruskan dengan pelajaran 2 Tilawah Al-Quran bagi unit 1 Suratul Fajr. Okey, baik, kita mulakan daripada yang asas. Nombor 1, buku teks telah memberikan beberapa potongan perkataan. Kalimah ataupun perkataan untuk kita baca satu persatu sebelum kita teruskan kepada bacaan Suratul Fajr yang lengkap. Kita mulakan dari asas. Okey, baik. Semua tengok pada nombor 1. Baca kalimah di bawah dengan betul. Okey, ada 6 kotak. Kita tengok pada kotak yang pertama. Semua boleh ikut dengar dan ikut bacaan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kotak yang pertama. Wal fajri. Ulang semula. Wal fajri. Wal fajri. Okey, ya. Kotak yang kedua. Wasyaf'i. Ulang semula. Wasyaf'i. Okey, baik. Tengok pada kotak yang ketiga. Wasamuda. Wasamuda. Kotak yang seterusnya. Bi'adin. Bi'adin. Al-imadi. Al-imadi. Kotak yang terakhir. Yukhlaq. Yukhlaq. Okey, baik. Itu untuk nombor 1. Kita baca kalimah per kalimah. Jadi kita tengok yang seterusnya. Nombor 2. Baca potongan ayat di bawah dengan betul. Tadi kalimah-kalimah. Kali ini kita akan upgrade sikit. Kita baca potongan-potongan ayat yang diberikan. Okey, baik. Semua sekali boleh dengar dan ikut bacaan Ustaz. Yang pertama, kotak yang pertama. Jabus sokhra. Jabus sokhra. Seterusnya. Taghaw fil biladi. Taghaw fil biladi. Seterusnya. Fasabba alaihim. Fasabba alaihim. Seterusnya. Idza mabtalahu rabbuhu. Idza mabtalahu rabbuhu. Seterusnya. Yauma idzin bi jahannam. Yauma idzin bi jahannama. Kita ulang lagi sekali sebab Ustaz tersilap baca. Kita ulang lagi sekali. Yauma idzin bi jahannama. Yang terakhir. Wanna lahu dzikra. Maaf, kesilapan. Kita lupakan yang tadi. Kita ulang semula. Wa anna lahu dzikra. Ulang sekali lagi. Wa anna lahu dzikra. Okey. Tamat untuk nombor 2. Kita teruskan kepada nombor 3. Potongan ayat juga. Cumanya dia bagi satu potongan ayat yang lengkap. Tadi sikit-sikit saja. Dia cuma bagi potongan ayat yang pendek. Jadi yang ini yang panjang sikit. Nombor 3. Baca ayat-ayat di bawah dengan betul. Okey, boleh dengar dan ikut bacaan bersama dengan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim.
Hal fi dhalika qasamul lidhi hijrin. Okey. Secara perlahan. Hal fi dhalika qasamul lidhi hijrin. Okey, kita ulang kali terakhir. Hal fi dhalika qasamul lidhi hijrin. Okey, kita teruskan kepada bulat yang kedua. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Sekali lagi. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Seterusnya. Kita laju sikit. Wa fir'auna dhil autad. Sekali lagi. Wa fir'auna dhil autad. Okey. Kotak yang terakhir sebelum kita bersama-sama membacakan suratul Fajr. Bulat yang terakhir. Fayaqulu rabbi akraman. Sekali lagi. Fayaqulu rabbi akraman. Okey, yang terakhir. Fayaqulu rabbi akraman. Okey, kita teruskan kepada bacaan penuh suratul Fajr. Jadi kali ini Ustaz nak semua dengar dahulu dan nanti Ustaz akan ulang kali kedua dan semasa ulangan yang kali kedua boleh ikut sama-sama. Okey, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. Hal fi dhalika qasamul lidhi hijr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال. Kita sambung semula.
Kita ulang dan sambung semula. Kita tengok pada ayat yang ke-30. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي. Baik, tadi anda semua dah dengar bacaan Ustaz. Jadi kali ini Ustaz nak sambil dengar dan sambil itu ikut baca bersama-sama. Okey, kita mulakan dari bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin 'ashr wasyaf'i wal watr والليل إذا يسر هل في ذلك قسم ulang semula. هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان ulang semula. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا
الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم ulang semula وجيء يومئذ بجهنم kita ulang semula Ustaz silap lagi وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي Sadaqallahul Azim. Okey, tadi kita dah baca surah Al-Fajr, surah yang lengkap untuk suratul Fajr. Jadi yang lain, jadi sekarang ini anda semua boleh tutup dulu buku teks, letak di tepi dan bawa keluar buku latihan kafah Al-Quran tahun 5. Ada gambar family ni dan juga warna bukunya adalah warna purple keping-pingan. Pink pekat lah. Okey. Jadi boleh buka muka surat 15. Ini untuk latihan ya. Tadi kita dah baca sama-sama. Jadi sekarang ini kita akan teruskan kepada latihan pelajaran 2 Tilawah Al-Quran Unit 1 Surah Al-Fajr. Buka buku ini, buku latihan kafah Al-Quran tahun 5 dan buka pada muka surat 15. Suratul Fajr. Okay, kita baca sama-sama arahan dia. Okay. Tandakan betul pada ayat yang mempunyai kalimah ataupun hukum izhar halki. Ni nanti Ustaz ingatkan semula. Dan tandakan salah pada ayat yang tidak mempunyai kalimah ataupun hukum izhar halki. Okey, baik. Ustaz percaya semua dah belajar. Semua dah belajar apakah itu hukum izhar halki. Jadi Ustaz ingatkan semula apakah itu hukum izhar halki. Hukum tajwid izhar halki adalah apabila nun mati, hukum nun mati, macam mana hukum nun mati? Huruf nun dan atasnya ada tanda sukun. Ini adalah nun mati ataupun tanwin. Tanwin apa? Ada tanwin baris atas, ada tanwin baris bawah dan ada tanwin berbaris depan. Okey. Hukum-hukum ni maknanya huruf nun mati ataupun baris tanwin bertemu dengan huruf-huruf izhar halki. Huruf-huruf izhar halki. Okey, apa dia huruf-huruf izhar halki? Okey, kita ulang kaji balik. Huruf izhar halki ada 6. Okey. Formulanya adalah ghin, kha, ahu. Ada 6. Yang pertama, alif ataupun hamzah. Alif ataupun hamzah. Yang kedua, baik kita sambung semula. Maaf, tadi dah dia terpotong.
Okey, huruf yang pertama apa tadi? Alif ataupun hamzah. Huruf yang kedua adalah ha. Ha apa? Ha bulat ke? Ha yang ada bentuk ni? Ha yang ada bentuk. Huruf ha pedas yang kita panggil. Huruf yang kedua. Huruf pertama alif hamzah. Huruf yang kedua adalah ha. Yang ketiga, huruf ghin. Nah, huruf ghin macam mana? Huruf ghin macam ain tapi dia ada titik di atas. Nah, ini huruf yang ketiga. Ghin. Okey. Huruf yang keempat adalah huruf kha. Macam ha tadi, ha pedas tetapi dia ada titik di atas. Okey, ada berapa dah? 1, 2, 3, 4. Ada 4 huruf. Maknanya ada lagi 2. Okey, yang seterusnya huruf yang kelima. Huruf, kita sambung sini huruf ain. Tadi alif atau hamzah, huruf ha pedas, huruf ghin, huruf kha. Yang kelima huruf ain. Dan huruf yang terakhir adalah huruf ha. Ha bulat. Ha simpul. Macam ni. Ha simpul. Maknanya ada 6. Ada 6 huruf ataupun 6 huruf izah halki. Alif, hamzah. Kedua, huruf ha. Ketiga, huruf ghin. Keempat, huruf kha. Kelima, huruf ain. Dan yang terakhir, huruf ha. Apa dia izah halki? Nun mati ataupun baris tanwin, baris atas, baris bawah dan baris depan bertemu dengan huruf-huruf izhar halki. Iaitu ada 6 huruf izhar halki. Alif ataupun hamzah yang pertama. Yang kedua huruf ha. Yang ketiga huruf ghin. Yang keempat huruf kha. Yang kelima huruf ain. Dan yang terakhir adalah huruf ha. Jadi tadi Arhan suruh tandakan yang betul pada ayat ataupun kalimah yang mengandungi hukum izhar halki. Kalau ada, baru kita tanda right ataupun betul pada kotak yang disediakan. Di belah hujung sekali. Dan kalau tak ada, kita kena letak tanda pangkah ataupun salah. Jadi mari, Ustaz tunjukkan satu contoh. Okay, kita tengok pada nombor 1. Nombor 1. Okey, tengok. Baca sama-sama. Wal fajr. Walayalin ashr. Okey, yang pertama, Ustaz nak kamu tengok. Ada tak huruf nun mati dalam ayat ni? Ada tak huruf nun mati? Wal, lam ni huruf mati. Tapi bukan nun. Kita nak cari nun mati. Nun mati. Okey, cari. Ada tak? Okey, tak ada. Okey, kalau tak ada nun mati, kita cari huruf tanwin. Huruf tanwin sama ada baris atas, baris bawah ataupun baris depan. Tetapi bukannya satu tanda saja. 2. Tanwin lah kita cari. Dekat wal fajri ni ada tak? Okey, tak ada tanda kan? Tak ada tanda tanwin. Kita tengok pada ayat kedua. Walayalin ashr. Walayalin ashr. Mana huruf tanwin yang mana huruf tanwin? Mana huruf tanwin? Mana tanda tanwin? Walayalin. Huruf bawah lam ni. Okey, lam ni ada tanwin baris bawah. Dan juga ra. Ra ni pun berbaris bawah. Okey, tadi Ustaz kata apa? Hukum tajwid izah halki, nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf-huruf izhar halki. Tadi kita dah jumpa dah 2 yang ada tanwin ni. Okey, kita tengok huruf lam. Walayalin. Selepas dia adalah huruf ain. Okey, huruf ain dia dikategorikan sebagai huruf izhar halki ataupun tidak? Ya, dia dikategorikan sebagai huruf izhar halki. Yang ke mana? Yang kelima. Jadi tanwin bertemu dengan ain. Jadi dia hukum izhar halki ataupun tidak? Ya, dia hukum izhar halki. Maknanya nombor 1 ini seluruh ayat dia ada izhar halki. Tadi Arhan kata tandakan betul pada ayat yang mempunyai hukum izhar halki. Nombor 1 ni ada. Walayalin ashr. Lam
lam lan tanwin bawah bertemu dengan huruf ain. Huruf ain tanda atas. Jadi ianya adalah izhar halki. Maknanya adalah huruf izhar halki dalam ni, adalah hukum izhar halki dalam ni. Maknanya kita kena tanda betul. Macam itulah. Macam itulah untuk kamu selesaikan latihan ini. Okey, yang 2 sampai 8 ni Ustaz nak kamu buat sendiri. Satu ni Ustaz bagi contoh saja. Yang lain ni awak ikut cara Ustaz tadi. Cari yang pertama sekali, cari nun mati ataupun tanwin, huruf yang bertanwin macam ni, baris atas ataupun baris bawah ataupun baris depan. Kemudian selepas huruf yang bertanda selepas huruf nun mati ataupun huruf-huruf yang bertanda tanwin ni, selepasnya perlulah ada huruf-huruf izhar halki. Alif ataupun hamzah yang pertama, yang kedua huruf ha pedas, yang ketiga huruf ghin, yang keempat huruf kha, yang kelima huruf ain dan yang terakhir huruf ha. Cari yang selebihnya Ustaz nak kamu buat sendiri 2 sampai 8. Muka surat 15. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, latihan yang kedua. Yang kedua, boleh selak muka surat 16. Okey, muka surat 16. Kita baca sama-sama arahan dia. B. Tuliskan kalimah alif lam syamsiah atau alif lam qamariyah berdasarkan potongan ayat di bawah di tempat yang disediakan. Okey, baik. Dia berikan dia bukan bagi penuh, dia bagi potongan yang potongan ayat yang ada dalam surah Al-Fajr yang kita baca tadi, dan dia sediakan jadual. Sebelah kanan untuk kategori alif lam syamsiah, sebelah kiri untuk kategori alif lam qamariyah. Okey, baik. Ustaz nak ingatkan semula hukum-hukum alif lam syamsiah dan juga hukum-hukum alif lam qamariyah. Mungkin dah belajar dah yang ini, jadi Ustaz nak ingatkan semula. Alif lam syamsiah, apa dia alif lam syamsiah? Alif lam syamsiah adalah ayat ataupun perkataan Arab yang ada dalam Al-Quran. Yang pertama dia ada huruf alif dan juga lam. Dua-dua ni selalunya dia tak ada baris. Alif dan lam. Dan selepasnya ada huruf yang ketiga. Tak kisah huruf apa, mungkin huruf alif balik ke ataupun selepasnya huruf ba balik ke. Asalkan alif dengan lam ni dia dia tak ada apa-apa fungsi. Dia tak ada baris. Dan kalau untuk alif lam syamsiah ni, alif lam, cari je huruf alif lam. Kemudian selepasnya huruf yang ketiga tu tak kisah huruf apa-apa pun. Huruf ta ke, huruf ba ke, tak kisah. Contohnya Ustaz bagi huruf ba. Dan huruf ba ni bertanda sabdu. Alif lam ni tak ada tanda ataupun dia ada tanda macam ni. Dan selepas huruf yang ketiga selepas alif lam ni, huruf dia perlulah bertanda sabdu. Apa beza dia dengan alif lam qamariyah? Alif lam qamariyah sama juga macam alif lam syamsiah. Dia ada alif, ada lam. Ada alif, ada lam. Dan alif dan lam ni dia tak ada tanda khusus. Ataupun dua-duanya adalah bertanda mati ataupun tak ada tanda apa-apa pun. Dan huruf ketiganya tak kisah huruf apa pun, huruf ba ke, huruf ta ke, huruf sa ke ataupun huruf ya sekalipun, asalkan huruf ketiga ini tidak bertanda sabdu. Dia tak ada tanda sabdu. Macam alif lam syamsiah, dia tanda sabdu pada huruf ketiga. Tapi alif lam qamariyah, huruf ketiga dia tak ada pun tanda sabdu. Dia tak kisah sama ada tanda baris atas ke, ataupun tanda dia baris bawah ke, ataupun tanda dia baris depan. Itu adalah alif lam qamariyah. Alif lam syamsiah, huruf ketiga selepas alif lam perlu ada tanda sabdu. Okey, Ustaz bagi satu contoh. Okey, kita cari sama-sama. Yang pertama, satu je Ustaz bagi. Yang dua dan tiga dan empat ni, kamu boleh buat sendiri. Okey, kita tengok yang pertama. Ayat yang pertama. Ayat yang pertama, surah Al-Fajr. Ulang balik. Wal fajr. Okey,
Tengok pada ayat yang pertama, ada tak alif lam? Ada tak alif lam? Ada. Huruf wa selepas huruf wa bertanda atas, dia ada huruf alif dan juga lam. Alif dan lam ni ada fungsi tak? Tak ada. Dia cuma ada tanda je. Tanda ni dia tak ada bunyi. Maknanya alif ni dia tak ada function, lam ni pun tak ada function. Dia ada tanda mati. Alif lam. Okey. Selepas alif lam ada huruf apa? Huruf fa. Okey, kita tengok huruf fa ni. Huruf fa ni dia ada tanda sabdu tak? Ada tanda sabdu tak? Sabdu macam W ni. Ada tanda sabdu tak? Okey, tak ada. Maknanya dia ada tanda baris atas saja. Makanya jadinya dia alif lam syamsiah ke alif lam qamariyah? Dia tak ada tanda sabdu. Kalau tanda sabdu perlu alif lam syamsiah. Jadi dia akan dikategorikan sebagai alif lam qamariyah. Tulis semula. Wal fajr. Wal fajr. Tulis semula. Pindahkan. Sama juga dengan alif lam syamsiah. Okay, kita tengok contoh yang kedua. Walayalin ashr. Ada tak huruf alif dan juga lam yang duduk bersebelahan? Ada tak? Alif dan lam. Ada tak? Tak ada. Sebab ini huruf lam selepas dia ya. Dan sebelumnya waw. Dia tak ada alif. Jadi dia tak boleh dikategorikan sebagai alif lam. Ada lagi satu. Layalin. Ada alif. Ada lam. Tapi tengok tanda dia. Alif ni tak ada tanda. Dah okey dah. Lam dia ada tanda baris bawah tanwin. Jadi tak dikategorikan sebagai hukum alif lam. Okay. Kita tengok pada ayat yang ketiga. Wasyaf'i wal watr. Okay, kita tengok cari alif lam. Alif lam yang tak bertanda. Ataupun alif lam yang tak ada fungsi. Okay, kita tengok wasyaf. Alif. Okay, alif dia dah tak ada tanda. Lam dia pun tak ada tanda. Dan tengok huruf yang ketiga dia. Dia ada huruf ketiga kan? Huruf yang selepas dia adalah bertanda sabdu. Ustaz kata tadi kalau ada alif lam, huruf yang selepas alif lam tu bertanda sabdu, ianya dikategorikan sebagai alif lam syamsiah. Jadi salin semula. Masukkan semula dalam jadual alif lam syamsiah. Tulislah wash syaf ni. Dia ada tanda sabdu. Wasyaf ni. Alhamdulillah. Okey, baik. Selesai. Nombor 1 selesai. Jadi yang kedua, ketiga dan keempat Ustaz nak kamu cari sendiri. Alif lam syamsiah dan juga alif lam qamariyah. Selesaikan. Baik, kerja rumah kamu adalah 2 muka surat saja. 15 dan juga muka surat 16. Okey, Ustaz harap kamu faham. Okey, sekian. Terima kasih.